KB Channel. Dia cermin lah diri dia dulu. Dia sepatutnya cermin muka dia sendiri. Dia pun bukan Melayu. Kepada manusia yang merupakan seorang yang datangnya daripada Kerala untuk jadi Perdana Menteri Malaysia, bukan setakat 22 tahun, tapi tambah lagi 22 bulan. So sebelum dia kutuk, macam mereka belum lupa apa yang dilakukan oleh Mahathir, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdesak nak mengekalkan kuasa, sanggup daruratkan negara sehingga rakyat merana. Saya belum lagi cerita duit UMNO yang dia seluduk, yang dia seleweng dan sebagainya. Hari ini kalau dia tidak sakit hari ini, dia hari ini dah didakwa. So tak payah nak sembang, kau hadap je dulu. Macam mana kita orang dulu dihadapkan ke muka pengadilan, aku report orang makan rasuah, aku yang kena penjara. Hari ni kau hadap pula. Nyataan resis ataupun berbau 3R Dr. Mahathir, dia bercakap berkenaan dengan kaum India ni tidak setia. Bagi saya lah, sebelum dia cakap kaum India ni tak setia, dia sepatutnya cermin muka dia sendiri. Dia pun bukan Melayu. Sepatutnya dia bersyukur bahawa orang Melayu kat negara ni, orang India, orang Cina telah memberikan peluang kepada manusia yang merupakan seorang yang datangnya daripada Kerala untuk jadi Perdana Menteri Malaysia, bukan setakat 22 tahun, tapi tambah lagi 22 bulan. So sebelum dia kutuk masyarakat India, masyarakat Cina, mengatakan mereka ni tidak setia kepada negara dan sebagainya, dia cerminlah diri dia dulu. Kalau nak kata dia membantu Bumi Putra, dia masuk 1981 jadi Perdana Menteri sampai dia keluar 2003. Equity Melayu masa dia masuk 18%, masa dia keluar pun masih 18%. 1% pun tak naik. So dia tak payah cerita lah tentang dia punya kesetiaan. Kalau bagi kat aku jadi Perdana Menteri pun, aku akan pastikan kuiti Bumi Putra ni boleh meningkat kurang-kurang pun 1%. Ini zaman dia, tak ada apa dia buat. Yang kaya kroni-kroni dia je. Toke-toke yang dekat dengan dia je. Bila time dia berkuasa, toke-toke itulah yang dia kaya kan. Sekarang dia kata toke-toke ni tidak ada kesetiaan. Okey. Dalam sosial media sekarang ni tengah rancak penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional tu kan, mainkan naratif daulat tuanku, kekal tenang dan sebagainya, seolah-olah macam ada something big akan berlaku tu. Tak ada apa lah. Han dengar mengarutnya dia orang ni tak guna. Yang masing-masing dengar dia orang ni. Dia orang ni sampah masyarakat, senang cerita. Kita tak payah layan. Kalau kita layan, kita rasa nervous, kita rasa kelang kabut, buat apa? Sia-sia je. Percaya cakap saya, tuanku yang di-Tuan Agong hari ni tidak akan buat sesuatu tanpa merujuk pada majlis raja-raja. Dan majlis raja-raja belum gila. Dan mereka belum lupa apa yang dilakukan oleh Mahathir, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdesak nak mengekalkan kuasa, sanggup daruratkan negara sehingga rakyat merana. Saya yakin majlis raja-raja, kita punya sultan-sultan dan agung-agung dan pemerintah kita sentiasa dekat jiwanya dengan rakyat. So mereka boleh memahami denyut nadi rakyat. Okey. Gitu. Satu lagi soalan berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong. Ada isu dan ada juga ura-ura mengatakan yang mereka cuba merasuah dan sebagainya. Apa komen tu? Macam saya cakap lah, ingat Agong kita ni lekeh sangat ke? Kalau MP bolehlah dia rasuah, bagi 50 juta ke. Agong kau nak bagi berapa? 1 bilion. Kau ingat Agong ni lekeh sangat kan? So bagi saya lah, biarlah dia orang buat macam mana pun, saya yakin Kebawah-Duli tuanku tidak akan melayan. Sama ada sogokan ke,
tawaran ke apa juga yang berbentuk materialistik ni, saya tak fikir raja-raja Melayu akan melayani lah. Sebab dia sedikit sebanyak merosakkan nama institusi diraja. Kalau dia merosakkan nama institusi diraja, maka orang-orang yang berkata ni harus dihadapkan ke muka pengadilan. 3 lah. Jangan bagi dia orang ni bebas. Macam contoh macam Raja Petra, hari ni dia mendabik dada, dia mencabar pula Ketua Polis Negara. Dia kata mana boleh dia diekstradisi. Malaysia tidak ada treaty dengan apa ni, UK kan. Saya serahkan kepada kebijaksanaan Ketua Polis Negara. Carilah kan. Kesalahan yang dilakukan oleh Raja Petra ni bukan hanya soal kesalahan di bawah Akta Hasutan. Beliau ni sabotaj ekonomi kita. Beliau ni melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Sabotaj negara. Dan sudah pasti ada undang-undang yang juga berkuat kuasa di England yang boleh diguna pakai oleh kita ni untuk membawa pulang Raja Petra ni. Hari ni dia mendabik dada sebab dia tahu bahawa dia ada immunity, ada kekebalan. Kerja kita rungkaikan. Jangan sampai dia ni kebal sangat. Kebal sangat, dia besar kepala. Okey? Isteri Tun Daim mendakwa suaminya dianiaya oleh pihak kerajaan kerana berjaya dalam perniagaan. Ya. Kau boleh sembang dengan lelaki kau lah kan? Dia ingat rakyat Malaysia ni semua bodoh lah kan? Tak tahu yang lelaki dia ada aset yang luar biasa ni kan? Semata-mata kerana lelaki dia dulu adalah bekas Menteri Kewangan. Belum lagi cerita duit UMNO yang dia seludup, yang dia seleweng dan sebagainya kan? Hari ni kalau dia tidak sakit hari ni, dia hari ni dah didakwa. So tak payah nak sembang, kau hadap je dulu kan? Macam mana kita orang dulu dihadapkan ke muka pengadilan kan? Aku report orang makan rasuah, aku yang kena penjara. Hari ni kau hadap pula. Jangan cakap banyak. Laki kau bersih ke tak bersih, jawablah di mahkamah. Kalau kita boleh jawab di mahkamah, Datuk Seri Najib turun naik 4 tahun ke mahkamah sampai masuk penjara, Datuk Zahid turun naik mahkamah 4 tahun lebih, barulah bebas kan? Kenapa kamu tak boleh? What's so special about you? What's so special about you? Kerana kamu kawan Mahathir, maka kamu kebal? No way. Hadap je lah. Baru kena panggil dan cakap banyak. Tu baru kena panggil. Belum kena dakwa lagi kan? Jawab. Dari mana kau dapat duit berbilion ringgit, boleh buka bank sampai dekat Afrika lah, ke Bangladesh lah, 200 bilion. Okey. Saya tertarik berkenaan dengan RUU Akta Parlimen Berpenggal Tetap. Cumanya dari segi demokrasi tu, adakah ianya legit dan bagaimana dengan kesuburan demokrasi tu? Demokrasi tidak pernah menghalalkan tebuk atap. Demokrasi juga betul, kita ada hak, ada demokrasi. Tetapi kita sudah ada Akta Lompat Parti. Cuma Akta Lompat Parti yang sepatutnya boleh membendung daripada aktiviti lompat parti, sepatutnya boleh menjamin kestabilan, disebabkan ianya tidak disempurnakan atas bantahan-bantahan yang dibuat oleh pemimpin bersatu. Hari ini kita lihat ahli parlimen kita boleh merubah apa yang dipanggil sebagai merubah sokongan. Mula-mula sokong PM, lepas tu ada yang tak sokong PM, lepas tu ada pihak pula membalas, 5 orang pula pergi menyokong PM disebabkan tindakan Syed Saddiq seorang. So benda ni mewujudkan suasana yang tidak aman, tidak tenteram, politik yang stabil menjadi goyang kerana investor mendapat isyarat bahawa boleh berubah kerajaan. Dan ini menyebabkan investor ataupun pelabur akan lari daripada negara kita. Bila pelabur lari, ianya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi,
ianya memberi kesan kepada peluang pekerjaan yang dah diwujudkan, ianya memberi kesan kepada banyak perkara, sampailah peningkatan jenayah pun boleh berlaku. So bagi saya, kalau ada wujud apa yang dipanggil sebagai rang undang-undang Atap Parlimen berpenggal atap Parlimen berpenggal tetap, maknanya sekali berubah kerajaan cukup untuk 5 tahun. So ada masa untuk dia orang buat kerja untuk 5 tahun. Tak ada berubah sekat jalan. Benda ni akan banyak membantu, insyaAllah. Tapi tu, dari segi optik kerajaan perpaduan sekarang ni, nampak benda ni seperti terdesak. Yang cakap terdesak, sebenarnya orang yang terdesak nak tukar kerajaan. Kena faham. Kalau kau tanya dengan geng Taqiyuddin, kau tanya dengan geng Samsuri, kau tanya dengan geng Muhyiddin, Haji Hadi, yang mana yang dah jadi kluster mahkamah dan mungkin boleh jadi kluster mahkamah, memang mereka terdesak nak tukar kerajaan. Mereka tak nak kerajaan ni kekal satu penggal, kan? Tetapi hari ni kita ada 2/3. Bila kita ada 2/3, kalau kita rasa perlu dibuat penambahbaikan dari segi sistem perlembagaan kita ni, kita tak nak sekat jalan baru sebulan 2 bulan jadi kerajaan tukar, sebulan 2 bulan jadi kerajaan tukar, macam parlimen yang lepas, kan? Sepanjang tempoh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah menjadi Perdana Menteri, menjadi Yang di-Pertuan Agong sampai 4 Perdana Menteri, kan? Adakah ini baik untuk negara? Tak baik, kan? Sehingga bila keadaan tak stabil, menyebabkan berlakunya darurat dan sebagainya, Tetapi kalau seseorang tu diangkat jadi Perdana Menteri, kerajaan dia tu kekal 5 tahun, maka kita akan tengok less politicking. Ramai orang akan fokus untuk kalau macam kerajaan, mereka akan fokus untuk jaga negara. Macam pembangkang, dia akan fokus untuk menjadi pembangkang yang berkesan. Pembangkang yang baik, Pembangkang yang berkesan lah. Maknanya dia akan bicara tentang soal polisi dan sebagainya, macam mana check and balance yang boleh dilakukan untuk memastikan kerajaan tak boleh buat sesuka hati. Lebih baik mereka fokus buat kerja tu daripada mereka hanya fokus nak jatuhkan kerajaan je. Dan kerajaan pun hari-hari fokus nak mematahkan gerakan nak menjatuhkan kerajaan je. Last kali satu apa pun tak buat. Yang terkesan rakyat. Yang terkesan rakyat. Okey? Okey tu. AB Channel.